Baru boleh type nama. Mula rekod baru boleh type nama. Kalau siapa, okay, start sekarang. Siapa dah type sebelum tu, type lagi sekali. Okay. Sebab kalau tak record, kamu dah type, dia tak masuk dalam record cikgu. Okay, boleh dengar tak suara cikgu? Boleh. Boleh. Dah sedia dengan alat tulis. Sediakan alat tulis, sediakan buku awak. Okay, kita nak maraton 4 muka surat hari ni. Hari ni kalau boleh kita nak habiskan 4 muka surat. Hingga 61. Okay, ni muka surat 58 soalan pertama. Minggu lepas kita dah belajar operasi apa kelas? Tambah. Tambah. Jadi minggu ni kita belajar tolak pula. Okay? Alright. 3 jam 10 minit tolak 1/5/6 jam. Jadi kita boleh buat bentuk lazim. Okay? Buat bentuk lazim. Bentuk lazim apa tajuknya? Jam, minit. Pandai, betul. Jam, minit. Okey. Jadi kita letakkan jam dan minit. Siapa belum buat lagi, buat sama-sama dengan cikgu. Siapa dah buat, awak hanya semaklah jalan kerja awak tu betul ke tak. Betulkan sikit-sikit je lah. Okey. Bentuk lazim T ni. Ada tiang ni kan, jam minit. 3 jam 10 minit. 3 letak dekat jam, 10 letak dekat minit. Jadi 3, 10. Okay, kemudian tolak 1/5/6 jam. 1 nombor bulat ni kita tahu dia sama dengan apa? 1 jam. 1 jam. Dia 1 jam. Jadi 1 kita letak bawah ni. Okey. Kita akan buat operasi tolak nanti. Sekarang masalah kita ialah pada 5/6 jam. Pada 5/6 jam ni awak kena tukarkan. Tukarkan kepada apa kelas? 5/6 jam ni. Minit. Betul. 5/6 jam kita kena tukar kepada minit. Operasi apa? Darab. Darab dengan 60 minit. betul, darab dengan 60 minit. Jadi kita akan potong kan? Kita akan potong 6 dengan 60 menggunakan sifir apa kelas? 6. Betul, sifir 6. Jadi kita pun potong. Okey. Potong 6 tinggal 1. betul. Kemudian kita akan potong 60 pula. Potong 6, potong satu-satu pun boleh dulu. Satu-satu 6. Jadi 4 pertama. Jadi ada satu sifar kat sini yang tak disentuh. Kita potong saja. Kemudian apa? Letakkan sifar ke atas. Ya, salin semula di atas. Jadi penyebut dah tinggal 1. 5 darab 10. Congak aja. 5 darab 10 berapa? 50. 5 darab 10. Jadi kat sini kita patut letakkan 50. Okey. Kemudian kita pun teruskan menolak. Teruskan menolak. Okey. So, kita dapat apa ni? 10 tolak 10 minit tolak 50 minit. Boleh tak?
Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh, kena pinjam dengan tempat jam. Potong 3 tinggal. Potong 3 tinggal 2. 2. Kemudian di sini di 10 ni dah tak jadi 10 dah. Dia akan terima, dia akan bertambah berapa minit lagi? 10. 60. Tak ada. 20. Jadi keseluruhannya dia jadi berapa? 10 tambah 60 dia jadi 70. dia jadi 70. Jadi kat atas ni dia dah jadi 70. Okey, barulah dah jadi besar. Barulah besar tolak kecil boleh 70 tolak 50, baki berapa? 20. Betul, 20. bakinya 20. Okey. Letakkan 20 dan juga di tempat jam 2 tolak 1 jadi 1. Okey. Okey ni. Jadi jawapan akhir kita kat atas ni kita nak letak apa? 1 jam 20 minit. Betul, 1 jam 20 minit. Dapat tak? Dapat. Okey. Dapat. Boleh terus nombor 2? Boleh. Okey, nombor 2. 3 2/5 jam tolak 1.25 jam. Sama gak kita buat untuk lazim. Untuk lazim T tu, iaitu jam dan minit. Jam. Kamu punya jalan kerja tulis kemas-kemas sebab nanti nak kena tangkap gambar bagi kat cikgu kan. Okey. Ada yang hantar tugasan pada cikgu tak lengkap. Jalan kerjanya tak ditunjukkan semua macam kita bincang dalam Google Meet ni. Cikgu tak tahu dia sama ada dia tak tengok video ke dia tengok video. Okey, siapa tak tengok video jalan kerjanya memang tak boleh dapat lengkap. Betul tak? Betul. Jadi sebelum awak hantar tugasan awak, awak kena tengok video record cikgu tu. Okey, supaya awak boleh semak jalan kerja awak dengan jalan kerja cikgu. Yang mana kena tambahkan, yang mana yang salah kena betulkan. Dah lengkap semua, dah lengkap, dah cantik, tulisan pun dah kemas, barulah tangkap gambar, hantar tugasan pada cikgu. Okey? Boleh? Boleh. Okey, kita teruskan. Dekat sini 3 2/5 jam. Dekat jam kita boleh letak angka berapa? 3. Betul, 3. 2/5 jam ni nanti kita akan tukar di tepi. Okey. Kita akan letakkan di tepi nanti jalan kerjanya. Jadi 2/5 jam kita tukar kat sini. 2/5 kena darab dengan sama juga 60 minit. Kita akan potong menggunakan sifir 5. Betul, sifir 5. Jadi kita pun potong. Potong 5 tinggal 1. tinggal 1. Kemudian kita tengok dekat 60 ni 60 kita nak potong juga 60 ni menggunakan sifir yang sama, sifir 5. Jadi kita potong dulu 6. Okey. Potong 6 tinggalkan tempat dia yang kita pilih apa? 1. 1. 1 dekat atas. Ada baki tak dekat bawah ni? Ada. Bakinya berapa? 1. 1. Lepas dah dapat bagi 1 macam biasalah cantumkan, so dia akan jadi 10. Kemudian kita pun potong 10, cari 10 dalam sifir 5 di tempat yang ke 2. okey. So inilah hasil yang kita dah potong pasangan B dengan pasangan C. Penyebut dah tinggal 1, tak payah tengok dah. Jadi yang tinggal 2 darab 12. Okey, 2 darab 12 boleh congak kan? Boleh. Okey. 2 darab 12 dia jadi berapa? 24. Jadi 24. 24 minit Jadi masukkan 24 pada bentuk lazim kita. Okey, dah siap satu perkara. Kemudian kita tengok dia nak ditolakkan dengan 1.25 jam. Jadi kita akan tolak dengan di tempat jam kita boleh letak berapa? 1. Betul.
Yang di depan sekali sebelum titik, nilai tempatnya sebelah titik ni ialah SAR. Jadi 1 ni SAR. Okey. Sebab itu kita boleh letakkan 1 ni di tempat jam. 1. Okey. Jadi di sebelah sini, yang kita nak kena kira adalah berapa. Kita nak tukarkan apa kepada minit. Sifar perpuluhan 25. Sifar Betul. Kita akan tukarkan pula sifar perpuluhan 25. Seterusnya, sifar perpuluhan 25. Sama juga nak tukarkan jam kepada minit, kita kena darab 60. Okey, darab 60 minit. Okey, kemudian bolehlah awak buatkan apa? Bentuk lazim tu. Buat bentuk lazim. Bawah ni sifar perpuluhan 25 darab 60. Okey. 5 darab sifar ni semua yang darab sifar jadi sifar lah kan. Jadi sifar. Dah siap dah sifar. Kemudian kita pergi sifar 6. Sebelum pergi sifar 6, satu tempat ni, tempat yang mula-mula kita kosongkan. 5 darab 6. Berapa? 30. 30, 3 di atas, sifar di bawah, kemudian 2 darab 6 tambah 3. 2 darab 6, 12. 3, 15. Okey, 1 di atas, 5 di bawah. Seterusnya, sifar darab 6, sifar tambah 1, 1. Dan baru kita tambahkan. Okey. So, bila kita tambahkan, dia akan jadi sifar 51. Dan kita kena letakkan titik perpuluhan. Ikut ni. Dia kena ikut. Titik perpuluhan kena ikut nombor yang ada titik perpuluhan. Jadi 1, 2, 1, 2 baru jumpa titik. Jadi kita buat perpuluhan pada jawapan pun sama juga. 1, 2 baru kita letak titik. Bermakna jawapannya berapa? Apa ni? 15. 15. Bermaksud sifar perpuluhan 25 sama juga dengan sifar perpuluhan 25 jam. Sifar perpuluhan 25 jam sama juga dengan 15 minit. Jadi masukkan dalam bentuk lazim. Okey, 15. Kemudian barulah kita boleh teruskan menolak. Okey, kita tengok. 24 tolak 15. Berapa kelas? 24 tolak 15. Tak ada suara pun. 9. Bakinya 9. Cikgu tak payah tunjuk lah macam mana nak tolak ni kan. So terus je dapat baki 9. Okey, kemudian 3 tolak 1. 2. Dapat 2. Jadi jawapan akhir kita apa? 2 jam 2 jam 9 minit. 2 jam 9 minit. Okey. Ni jalan kerjanya. So, kena tunjukkan apa? Ada bentuk lazim. Ini cara nak tukar dia. Cara nak tukar pecahan tadi 2/5 minit dengan perpuluhan. Sifar perpuluhan 25 jam. Okey. 2.5 jam kita nak tukar minit. Sifar perpuluhan 25 jam kita nak tukar minit. Begini cara dia. Dah? Dah. Okey, nombor Dah. 3. Nombor 3 sama juga kita kena buat bentuk lazim. Okey, bentuk lazim kamu cari cantik tau. Macam samalah macam cikgu buat. Okey. So, kita pun tulis jam dan juga minit. Masukkan. Okey, kita baca. 9.7 jam. Dekat jam kita boleh letak berapa? 9. Dekat minit kita kena tukar ke tak perlu? Perlu tukar. Perlu tukar kan?
Jadi kita nak tukar berapa kat sini? Apa pengiraan yang kita akan buat di sebelah kanan? Sifar perpuluhan 7. 0.7. Darab 60. Terus kamu boleh juga terus buat bentuk lazim. 0.7. Sebab kita dah tera kan. Terus buat bentuk lazim je. Darab berapa? Kalau nak tukar kepada minit. 60. Ya, 60. darab 60. Okey. Terus buat pun boleh. Senang. Ni sefer sifar. Kalau sifar semua sifar lah. Jadi sifar. Tempat yang sefer yang seterusnya sefer 6. Tempat pertama jangan diisi apa-apa. Baru mula mendarab. 7 darab 6 berapa kelas? 42. 42. Jadi 4 di atas, 2 di bawah. Seterusnya sifar darab 6 tambah 4 dapat 4. Barulah kita teruskan pengiraan. Kita akan dapat sifar 24. Okey. Dan kita kena buat menggerakkan titik perpuluhan mengikut nombor yang ada titik perpuluhan. Iaitu gerakkan satu tempat, lepas tu titik. Satu, lepas tu titik. Gerak satu, lepas tu titik. Sama juga yang bawah. Gerak satu, kemudian terus letak titik. Setakat ni faham tak? Faham. Jadi jawapan kita berapa ni? 42 minit. 42 masukkan. Dah dapat tukar je, masukkan dalam apa? Bentuk lazim 42. Okey, dah siap yang nombor pertama pada soalan ni. Seterusnya 5/6 jam. Boleh tak apa-apa kita nak letak kat tempat jam? Tak ada. Sebab dia tak ada nombor bulat kat situ. Dia terus pecahan aja. Depan dia tak ada nombor bulat. Jadi kita terus boleh menukarkan 5/6 jam kepada minit. Cara dia tukarkan. Sama juga buat jalan kerja di sebelah kanan. 5/6 jam darab dengan 60 minit. Kita akan potong menggunakan sefer 6. Potong 6 tinggal 1. Kan? Kemudian sini pun sama, potong 6 tinggal 1. Ada 1 lagi sifar tu, potong saja dan salinlah di atas. Okey. So dia jadi 5 darab 10 jadi 50 minit. 10, so dia jadi 50 minit. So kita masukkan 50 di dalam bentuk lazim. Masuk 50. Okey, dah masuk 50, kita pun buatlah operasi. Operasi apa? Tolak. Kita pun teruskan buat operasi tolak. Okey. Dua tolak 50. Boleh tak? Tak. Okay, jadi kita kena pinjam. Alright. Potong 9 tinggal 8. Potong 9 tinggal 8. Okey. Tinggal 8. 42 akan bertambah dengan berapa? Kita akan potong 60. Jadi berapa? 42 tambah 102. 102. Boleh juga awak buat di bawah ni kalau tak ada ruang. Okey, kita nak tambahkan 42 tambah 60. 42 tambah 60 tu yang dapat berapa? 102. Dah dapat 102, baru kita boleh masukkan dalam bentuk lazim ni. Letak 1 sifar 2. Okey, barulah kita mula menolak 2 tolak sifar 2. Kemudian
5. 5. Okey. Pada jam dia tinggal berapa? 8. 8. Jadi apa jawapan akhir kita? 8 jam 52 minit. 8 jam 52 minit. Okey. Dapat tak? Dapat. Okey. Seterusnya, nombor 4. Ni dah tukar pula unit. Melibatkan hari dan juga jam. Okey, apa hubungan yang melibatkan hari dengan jam? 1 hari 24 jam. Satu hari 24 jam. Jadi kita akan darab 24 kalau nak menukarkan hari kepada jam. Okey. Operasi tolak sama juga kita buat. Okey. Tapi unit dia dah bertukar. Unit dia kita letakkan hari. Dan juga hari dan juga jam. Okey. 2.25 hari. Ni nak disusun beratas sekali. Hari berapa kita nak letak? 2. Okey, betul. 2. Sifar 0.25 hari kena ubah di sebelah. Kita kena tukarkan hari kepada jam. Okey. So, kita akan tukar sifar 0.25 terus buat bentuk lazim. Sifar 0.25. Darab dengan berapa? 24. Betul, pandai. Darab dengan 24. Jadi, kita pun darab 5 darab 4. 20. 10. Kemudian 2 darab 4 tambah 2. 10. Betul. Kemudian sifar darab 4 tambah 1. 1. 1 dah siap. Dah siap save 4. Padam nombor tumpang ni. Kemudian kita mula save 4. Sebelum mula save 4, kita kena tinggalkan satu tempat. Okey, baru buat save 2. 5 darab 2. 10. 2 darab 2 tambah 1. 5. Kemudian sifar darab 2. Sifar. Kemudian barulah kita selesaikan. Okey. Tambah. Kita dapat sifar, 6 sifar. Okey. Kemudian kita kena buat apa? Gerakkan apa? Titik perpuluhan. Gerakkan titik perpuluhan. Betul. Ikut nombor yang ada titik perpuluhan. Kalau ikut 1, 2. Okey. 1, 2 titik. Jadi pada jawapan pun kita ikut juga. 1, 2 letak titik perpuluhan. Okey. Jadinya apa nilai kita dapat ni? 6 jam. 6 jam. Jadi masukkan 6 jam di dalam bentuk lazim. Okey, dah siap penukaran unit yang pertama. Okey, yang seterusnya pula tolak 1 hari 5 jam. Jadi ini dah memang dalam nombor bulat, masukkan aja. Okey. Kita masukkan 1 hari 5 jam. Dan kita akan buat operasi tolak. Okey. Kamu dah buat operasi tolaknya. Agak-agak apa jawapan? 1 hari 1 jam. Okey, cuba cikgu semak 6 tolak 5, jawapannya 1 betul, 1 betul. Jadi jawapan akhir kita ialah
1 hari 1 jam. Dah? Dah. Okey, kita teruskan nombor 5. Nombor 5, 2/3 hari tolak dengan 0.25 hari. Ini tak payah buat apa? Kita tak perlu buat bentuk lazim T. Okey, kita tukarkan aja ini kepada jam, ini pun kepada jam supaya jawapan akhir memang dia nak dalam jam kan? Jadi kita kena tukarkan dua-dua ni dulu. So tukarkan dulu. Tukarkan dulu di sebelah kanan. Okey. Jadi 2/3 hari macam mana nak tukar kepada jam? Kena darab berapa? 24. Darab 24. Okey. So kita akan potong 3 dengan 24 menggunakan sifir 3. Betul, kita guna sifir 3. Potong 3 tinggal 1. betul, potong 3 tinggal 1. Kemudian kita potong 24. Cari 24 dalam sifir 3. 4 ke? 8. 8. Okey. Penyebut dah tinggal 1. Jadi seterusnya ialah 2 darab 8. 2 darab 8 berapa? 16. Jadi 2 darab 8, 16. Kita dapat 16. Jadi 16 ni 16 apa? Unitnya? Jam. Okey. Jadi kita dah dapat yang kita dah dapat menukarkan unit yang pertama ni 2/3 hari kita dah tukarkan kepada jam, dia menjadi 16 jam. So kita masukkan dalam bentuk lazim. 16 jam. Kita akan tolakkan dengan 0.25 hari ni. Kena tukar dulu di sebelah kanan. Jadi cara nak tukar macam mana? Operasi apa? Darab. Darab. Apa darab apa? 0.25 kena darab berapa? 24. Betul, darab 24. Jadi kita buat bentuk lazim. 5 darab 4. 20. Seterusnya 2 darab 4 tambah 2. 2 darab 4 tambah 2. Berapa kelas? 6. 2 darab tambah 2. 10. Yes. Kemudian sifar darab 4 tambah 1. 1. Dah siap. Dah siap sifir 4. Padam dulu nombor tumpang dia. Kemudian baru kita mulakan buat sifir 2. Tapi sebelum mula tinggalkan satu tempat dulu. Baru buat sifir yang kedua iaitu sifir 2. 5 darab 2. 10. 10. 1 di atas, sifar di bawah. Seterusnya 2 darab 2 tambah 1. 5. 5. Seterusnya sifar darab 2. Sifar. Alright. Seterusnya kita selesaikan bentuk lazim kita ni. Tambahkan. So kita akan dapat sifar 6 sifar. Kemudian kita kena buat apa? Meletakkan titik perpuluhan. Letakkan titik perpuluhan ikut yang ni. Ikut. 1, 2 titik. Jadi yang bawah ni pun ikut. 1, 2 titik perpuluhan. Jadi berapa ni sebenarnya? 6 jam. 6 jam. Jadi kita masukkan dalam bentuk lazim kita. Kita dah dapat tukar kan? Jadi masukkan 6 unit dia. Unit kena letak. Okey.
Unitnya letakkan jam-jam. Kemudian jawapan akhir pun ada unit juga. 16 tolak 6 tinggal 10. Jadi 10 jam. yes, betul. 10 jam. Dah? Dah. Okey, seterusnya nombor 6. 3/1/6 hari tolak 1.25 hari. Unit pada jawapan akhir dia nak hari dengan jam. Jadi kita kena buat bentuk lazim T. Okey. Bentuk lazim T. Unitnya ialah hari dan juga apa? Hari dan juga Jam. betul, pandai. Hari dan juga jam. Letakkan. Okey. Berapa hari kita boleh letak pada tempat pertama di atas sekali? 3. 3. Sebab apa 3? Sebab nombor bulat dia di depan ni 3. Jadi dia adalah 3 hari. Okey. Jam dia 1/6. 1/6 ni yang kita kena tukar. Okey. Kita akan tukar jalan kerjanya semua di sebelah kanan. Okey, tukarkan. 1/6 darab berapa kelas? Nak tukar kepada jam. 24 jam. Betul. Kita akan potong 6 dengan 24 menggunakan sifir. Sifir. 6. Betul. Potong 6 tinggal 1. Kemudian potong pula 24. Cari 24 dalam sifir 6. 4. 4. Jadi apa jawapan kita ni? 4 jam. Betul. Kita dapat 4 jam. Okey. So masukkan 4 dalam bentuk lazim kita. Seterusnya 1.25. Sini kita boleh letak berapa hari? 1. Okey, betul. 1. Okey. Cikgu betulkan garisan dia dulu. Okey. So 1 dah settle. Jadi di sini kita kena buat pengiraan apa? 0.25 hari. Darab 24. Terus je kita buat bentuk lazim. Terus buat bentuk lazim. Sifar perpuluhan berapa tadi? 25. Betul. Sifar perpuluhan 25. Kita nak terus tukar kepada jam. Darab berapa? 24. Darab 24. Terus buat bentuk lazim je. Okey. 5 darab 4. 5 darab 4. 20. 20. Seterusnya 2 darab 4 tambah 2. 10. 10. Seterusnya sifar darab 4 tambah 1. 1. Okey, dah siap. Kita buat pula sifir 2. Sifir 2, tinggalkan satu tempat mula-mula ni, kemudian baru buat sifir 2. 5 darab 2. 10. 10. Kemudian 2 darab 2 tambah 1. 5. 5. Dan yang terakhir sifar darab 2. Sifar. Okey, kemudian kita bolehlah tambahkan. Okey. Cikgu punya tulisan tak cantik. Awak kena pakai pembaris tau. So kita dapat jumlahkan ialah jawapannya sifar, sifar, 6 sifar. Okey. Sama juga kena ikut apa? Nak letakkan titik perpuluhan ni. Ikut yang atas. 1, 2 dah jumpa titik. Ni pun ikut 1, 2 titik. Okey, jadi apakah jawapan kita ni? 6 jam. Titik kat sini. Jadi 6 jam. Masukkan dalam bentuk lazim. Okey.
Masukkan 6. Okey, baru kita boleh mula menolak. 4 tolak 6 boleh? Tak, kena Tak pilih boleh. cuma 3. Kena pilih 3, tinggal berapa? 2. 2. Okey, tinggal 2. Jadi 4 ni pula dah tak ada dah kan? 4 ni. Kita akan potong. Tinggal 4. kita pinjam 1 hari. 1 hari bila dibawa ke tempat jam dia akan jadi 24 jam tambah ya. Apa yang berlaku pada 4 ni ialah 4 perlu ditambah dengan 1 hari. 1 hari ada 24 jam. Jadi keseluruhannya jadi 28. Jadi yang tinggal dekat sini bukan 4 dah. 4 dah tak ada, dah tukar 28. Faham tak setakat ni? Faham. Faham. Okey, so bila dah siap ni, dah siap kita pinjam, kita teruslah menolak. 28 tolak 6 tinggal 20. 2 tolak 1 hari tinggal 1. Jadi, apakah jawapan akhir kita, kelas? 1 hari 22 jam. 22 jam. Betul, 1 hari 22 jam. Okey. Ni nombor 6. Boleh teruskan soalan seterusnya? Boleh. Boleh. Muka surat 59. Masih lagi Boleh. dalam kemahiran menolak masa. Okey. Tahun, ini ada tahun bulan, ini tahun bulan. Jadi kita kena buat bentuk lazim T, unitnya apa? Unitnya apa, kelas? Bulan. Betul, Tahun dan pandai. Tahun dan bulan. So letakkan tahun dan juga bulan. Okey, berapa tahun kita boleh letak kat sini? Yang mula-mula ni. 4. 4, betul. Dan kita kena tukar di sebelah kanan nilai apa? Kelas? 1/6. 1/6 darab 12 bulan. Ya, cikgu. 1/6. Sekejap. 1/6. 1/6 darab 12 bulan. Betul. Sebab 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Kita akan potong menggunakan sifir 6. Potong 6 dengan potong 12 tadi. 6 tinggal 1. 1. 12 tinggal 2. 2. Jadi yang tinggal sini apa jawapan dia? 2 bulan. 2 Okey, bulan. 2 bulan. Masukkan 2 ni pada bentuk lazim. Seterusnya kita pergi 1 tahun 5 bulan. Ni memang dua-dua dalam bentuk nombor bulat. Masukkan aja. 1 pada tahun dan 5 pada bulan. Kita akan buat operasi tolak. Okey. Jadi kita teruskan bentuk lazim kita ni. Dua tolak 5 tak boleh, kita kena pinjam kan? So kita pinjam daripada 4, potong 4 tinggal berapa, kelas? 3. Okey, betul, tinggal 3. Jadi 2 ni pun kita potong, dia akan jadi berapa dah? 14. 2 ni 2 kena tambah dengan berapa?
12. 12. 2 ni kena tambah dengan 12. Sebab tu kita dapat 14. Jadi bukan tinggal 2 dah. Sekarang dah jadi 14. Barulah kita boleh menolak sebab 2 ni dah jadi besar. 14 tolak 5 tinggal 9. 9. ya betul 9. 3 tolak 1 tinggal 2. 2. Dua. Jadi jawapan akhir kita ialah 2 tahun. 2 2 tahun 9 bulan. betul, 2 tahun 9 bulan. Dah. 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 Okey, seterusnya. Nombor 2. 1/2 tahun tolak 0.25 tahun. Jawapan dia nak dalam tahun dan juga bulan. Jadi kita kena buat bentuk lazim T. Tajuknya apa? Unitnya? Tahun dan bulan. Tahun dan bulan. Betul, tahun dan juga bulan. Okey. Masukkan berapa tahun kat sini? Di atas sekali. 1. 1. Betul, 1. Okey. 1/2 tahun kita boleh congak kan? 1/2 tahun maksudnya setengah tahun. Kalau setengah tahun, berapa bulan? 1 tahun, 12 bulan. 6 bulan. Betul, 6 bulan. Jadi kita 6. tak payah buat penukaran, kita letak terus 6. Tak payah susah-susah nak kira kat sini. Okey, yang mana boleh congak, kita congak. Okey, seterusnya, kita kena tolakkan dengan 0.25 tahun. Di depan ni tak ada nombor bulat, jadi tak ada yang kita boleh letak pada tahun. Jadi kita terus tukar 0.25 kepada apa? Bulan. 0.25 kita terus buat operasi darab. Darab berapa kelas? 12. 12. Darab 12. So, kita pun buatlah operasi darab. 5 darab 2. 5 darab 2. 10. Seterusnya 2 darab 2 tambah 1. 5. 5. Seterusnya sifar darab 2. Sifar. Okey, dah siap. Kita padam nombor tumpang. Baru buat sifir seterusnya iaitu sifir 1. Sifir 1 ni sama je. Sifar perpuluhan 25 jadi sifar 25 lah kan. Okey, tapi jangan lupa pangkar dulu tempat yang pertama, lepas tu salin. 5, 2 sifar. 5, 2 sifar. Okey, barulah kita selesaikan bentuk lazim kita ni, tambah. Jadi jawapan kita ialah sifar 5 tambah 5, 10. 2 tambah 1, 3 sifar. Dan letakkan titik perpuluhan ikut 1, 2 titik, 1, 2 titik. Okey. Faham tak? Faham. Faham. Jadi apa jawapan kita ni? 3 3 apa ni? bulan. Dan masukkan 3 di dalam bentuk lazim. Kita akan buat operasi tolak. Okey. Tolak. So, ini bentuk lazim kita. Cikgu letakkan garisan dulu. Okey. 6 tolak 3 tinggal 3. 1 tolak sifar 1. Jadi jawapan akhir kita berapa kelas? 1 tahun 3 bulan. 1 Betul, tahun pandai. 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Okey? Boleh teruskan? Boleh. Okey, Boleh. nombor 3. Nombor 3, dia nak jawapan akhir dalam bulan. Jadi setiap tahun ni, tahun-tahun kena tukar kepada bulan. Okey? Jadi langkah pertama kita kena buat pengiraan di sebelah kanan. Cikgu, Ya? nombor Terus? 2 tadi 2 darab 2, 4.
Oh salah Sekejap, Yang mana? Yang darab 2 darab 2. Yang ini ke? Maksud awak? Ini ada 10. 5 darab 2, 10. Dia ada nombor tumpang kan sayang kat atas ni. Nombor tumpang. Jadi 2 darab 2 memang 4. Tapi jangan lupa menambah nombor tumpang 1. Jadi 4 tambah 1 tu yang dapat 5. Faham tak? Faham. Alright. Boleh pergi soalan seterusnya? Boleh. Right. So kita kena tukar ni. 5/6 tahun. Tukar kepada bulan. Okay. Jadi 5/6 tahun. Nak tukar kepada bulan kena buat apa? Pasti apa? Darab 12 bulan. Darab 12 bulan. Tutup dulu mikrofon. Jadi kita akan potong menggunakan Kefir 6. Potong 6 tinggal berapa? 1. Potong 12 tinggal 2. Jadi jawapan kita ialah 10 bulan. 10 bulan. Jadi 10 bulan kita masukkan dalam bentuk lazim. 10 bulan. Okay, 5/6 tahun ni kan tadi kita dapat 10 bulan. Jadi 5/6 tahun maksudnya 10 bulan kita akan tolakkan dengan yang ini pula. Okay, tolakkan. Tapi kita kena tukar dulu kepada bulan. Baru boleh masukkan dalam bentuk lazim ni. Okay, langkah seterusnya ialah kita nak tukarkan apa? Tukarkan 0.75 tahun. Macam mana nak tukar? Darab 12. Hello? Ya, cikgu. Ya. Line cikgu problem pula. Okay, tapi ada yang keluar ke tu? Yang keluar kena try masuk balik Okay. Boleh dengar suara cikgu?
Boleh. 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 Alright, gangguan tadi, gangguan internet. Okey. Dah? Dah. Okey. Tadi Dah. sifar bulan 7 ni tadi. Sifar bulan 7 berapa? 7 berapa ni? 75. 75. Betul. 75 ni kita kena darab berapa? 12. 12. So, darab 12. So kita buat operasi darab. Okey. Darab. Darab berhati-hati Satu digit je tersalah dah habis dah tak dapat jawapan yang betul. 5 darab 2 10. 10. Kemudian 7 darab 2 14 tambah 1 jadi 11. 15. Kemudian sifar darab 2 tambah 1 jadi 1. 1. Okey, dah siap. Kita akan buat pula survey 1. Sebelum buat survey 1 macam biasa tinggalkan satu tempat. Okey. Kemudian survey 1 senang je lah, salin je 7 5 sifar. Okey. 5 7 sifar. Dan teruskan bentuk lazim awak tu, selesaikan. Dia dapat sifar 5 tambah 5 10, jadi 1 sini, sifar di bawah. 7 tambah 2 9 sifar. Kemudian kita nak gerakkan titik perpuluhan. Okey, ikut yang atas ni. 1 2 dah jumpa titik. Okey, yang ini pun kena buat sama juga. 1 2 letakkan titik. Jadi berapa nilai dia ni? Berapa bulan? 9 bulan. 9 bulan. Sebab tu kita dapat 9 bulan. Masukkan 9 bulan dalam bentuk lazim kita. Jadi 10 tolak 9 jawapannya 1. 1 bulan. Jadi jawapan akhir kita adalah 1 bulan. Dah? Dapat tak? Sekejap. Dah? Belum. Dah. Okey. Tak apa, kita tunggu kawan. Kita akan teruskan nombor 4. Boleh? Boleh. Boleh. Alright, nombor 4. Kita akan buat bentuk lazim T. Bentuk lazim T apa? Dekad dan tahun. Dekad dan tahun. Betul, pandai. Dekad dan tahun. So kita letak dekad. Dekad dan tahun. Okey, berapa dekad kita boleh masukkan yang pertama? 5. 5. Betul, kita boleh masukkan 5. Baik sangat. Okey, kemudian kita kena tukar kat tepi ni apa? Di sebelah kanan kita kena tukarkan apa kepada apa? Sifar perpuluhan 7 dekad kepada tahun. Betul, sifar perpuluhan 7 kita terus buat apa? Bentuk lazim. Sifar perpuluhan 7 kena darab berapa kelas? Apa hubungan? Darab Satu dekad sama dengan berapa tahun? 10. 10. Jadi kita kena darab 10.
Okey, yang ni kita tak payah buat bentuk lazim lah sebab kita guna cara cepat. Sifar perpuluhan 7 darab dengan 10 baru kita boleh tukar jadi tahun. So kita congak kan. Dia kan satu sifar saja, so kita akan darab, maksudnya bergerak ke kanan hanya satu tempat saja. Okey, kemudian letak anak panah. Jadi apa jawapan kita ni? 7 tahun. 7 tahun. Masukkan 7 tahun ke dalam bentuk lazim. Dah siap. Kemudian kita tengok soalan seterusnya ni disambung. Kena tolak 1 dekad 8 tahun. Okey. 1 dekat-dekat, 8 dekat tahun. 1, 8. Baru kita buat operasi tolak. Okey. Oh, hitam lah pula. Buat operasi tolak. Okey, 7 tolak 8 tak boleh. Kita kena pinjam dengan 5. Pinjam 5, pinjam 1 dekad aja. Jadi 5 tu dah tinggal 4 dekad. Dan 7 ini akan ditambah dengan 10. 7 tahun akan tambah 10 tahun. Sebab itu dia akan jadi apa? Betul. 17. Dia akan jadi 17. 1, 7. Satu, 7. 17 tolak 8 tinggal 9. 4 tolak 1 tinggal 3. Jadi jawapan 3. betul. Jawapan akhir kita 3 dekad 9 tahun. betul. 3 dekad 9 tahun. Boleh pergi nombor 5? Boleh. Okey, nombor 5. 9/10 dekad. Kena tukar dulu dalam di sebelah kanan ni kena tukar dulu. Okey. Kita akan tukar 9/10 dekad. Macam mana nak tukar? 9/10 dekad. Macam mana nak tukar pada tahun? Darab 10. 10. Dia akan tukar jadi tahun. Okey. Kita akan potong menggunakan sifir 10 je potong. Terus pakai sifir 10. Potong, potong. Jadi dia akan tinggal 1, 1. Betul tak? Betul. Jadi 9 darab 1 sama dengan 9 tahun. Okey, kita boleh letak 9 tahun dekat bentuk lazim. 9 tahun. Sebab jawapan akhir dia dalam unit tahun kan. 1 unit je. Kita tak perlu buat bentuk lazim T lah. Okey, kita akan tolakkan dengan sifar perpuluhan 6 dekad ni pula. Kita kena tukar pula kepada tahun pula. Jadi, macam mana nak tukar? Sifar perpuluhan 6. Darab 10 tahun. Sifar perpuluhan 6 kena darab 10 tahun. Yang ni kita dah belajar cara cepat. Congak aja. Congak aja maksudnya ada satu sifar, kita hanya gerak satu tempat, darab itu ke kanan. Jadi, kita gerak ke kanan hanya satu tempat. Gerak ke kanan hanya satu tempat, kemudian letak titik perpuluhan. Lukiskan anak panah. Jadi apa jawapannya ni? 6 tahun. Betul, 6 tahun. Masukkan pula 6 tahun ke dalam bentuk lazim kita ni. 6 tahun. Jadi jawapannya 9 tolak 6. 3 tahun. Ya, jawapan kita ialah 3 tahun. Dapat tak? Dapat. Okey. Boleh terus nombor. Boleh. Boleh. Alright, nombor 6.
Ada 2 unit pada jawapan akhir iaitu dekad dan tahun. So kita kena buat bentuk lazim T lah. Bentuk lazim T. Unit yang kita nak letak apa dia? Dekad dan Dekad dan tahun. tahun. Betul, pandai. Dekad dan juga tahun. Okey, berapa dekad kita boleh tulis kat sini? 2. 2. Okey. Dan sifar 0.7 dekad. Baki dia tu kita kena tukarkan di sebelah kanan. Sifar berapa? 7. Sifar sebab 2 dah kita dah tarik bawa sini. So yang tinggal sifar 0.7 dekad kita nak tukar kepada tahun. Kena buat apa? Tahun. Darab 10 tahun. So kita buat jalan kerja cepat. Gerakkan 1, lepas tu letak anak panah. Jadi apa jawapannya ni? 7 tahun. 7 tahun. Masukkan 7 tahun ke dalam bentuk lazim. 7. Okey. Kemudian tolak dengan 1/5 dekad. Tutup mikrofon dulu. Siapa buka mikrofon ni? Semua dah tutup. Dah. Alright. Jadi, kita tukarkan 1/5 pula. 1/5 darab berapa? Darab 10 tahun. 10 tahun. Kita akan potong menggunakan sifir 5. Potong guna sifir 5. Potong 5 dengan potong 10. Potong 5 tinggal berapa? 1. 1. Potong 10 tinggal 2. 2. Jadi jawapan kita apa? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Masukkan 2 tahun ke dalam bentuk lazim. Jadi untuk soalan nombor yang kedua ni, yang pertama dia ada dekad dengan tahun. Yang kedua dia ada pecahan je. Sebelah pecahan ni tak ada nombor bulat. Jadi dia tak ada unit dekad, dia hanya ada unit tahun. Kemudian kita pun selesaikan kita punya bentuk lazim ni. Okey, 7 tolak 2. Tinggal 5. betul. 5. 2 tolak sifar 2. Jadi jawapan akhir kita 2 dekad 5 tahun. dah 2 dekad 5 tahun. Okey, dapat tak? Dapat. Alright. Boleh teruskan? Boleh. Cikgu teruskan Okey. Muka surat 60. Cikgu nak jimat masa, cikgu terus letakkan jawapan. Muka surat 60. Dapat tak 9 dekad? Kelas? Hello? Ya, cikgu. Dapat tak 9 dekad? Dapat. Dekat sini mungkin awak pelik sikit macam mana boleh dapat 2, 3/10 abad, macam mana boleh jadi 23 dekad. 2 abad sama dengan 20 dekad lah. Betul tak? 1 abad 10 dekad, 2 abad 20 dekad. Jadi di sini yang berlaku sebenarnya ialah awak boleh tambahkan jalan kerja awak macam mana nak menukarkan 3/10 abad tu. Okey. Jadi 2 abad, 2 3/10 abad sama dengan 2 abad ditambahkan dengan 3/10 abad.
Macam mana nak tukar pula 3/10 ni? Jadi yang abad-abad ni semua kena tukar kepada dekad. Apa hubungan antara abad dan dekad? 1 abad 10 dekad. 10 dekad. Jadi sebab itulah 2 abad sama dengan 20 dekad. Tambah dengan 3/10 ni kita kena darab 10 lah. Sekejap. 2 abad. Untuk yang 3/10 ni kita kena tukar. 3/10 darab dengan 10 abad. Abad pula. Ni dekad dah. Kita dah tukar kan. Jadi 20 sebenarnya. 20 dekad. Okey, yang ni kena darab 10 dekad. Bila dia darab 10, kita boleh potong saja. Potong saja ni. Potong 10, tinggal 1 kan. Jadi 3 darab 1, 3. Sebab itulah akhirnya bila kita jumlahkan dia menjadi 23 dekad. Kena salin ke? Jalan kerja tambahan ni awak boleh salin kat tepi. Ini macam mana nak dapat 23 dekad. Kita nak tukarkan 2 3/10 abad. Okey. Kemudian kita tolakkan dengan 14 dekad. Tu yang dapat 23 tolak 14. Jawapan akhir kita 9 dekad. Maknanya dia tukar satu-satu ya. Kita ceraikan dulu. 2 nombor bulat ni adalah 2 abad. 2 abad bersamaan dengan 20 dekad. Dan pecahan macam biasalah. Pecahan kita kena darab 10 lah dekad. So pecahan ni kita dapat 3 darab 1, 3 dekad. Jadi 20 dekad tambah 3 dekad. Tu yang dapat 23 dekad. Faham tak? Faham. Okey, boleh teruskan? Faham. Boleh. Okey, kita teruskan soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ni jalan kerja dia dah begini dah. Cuma awak kena tambahkan bentuk lazim T lah. Okey, bentuk lazim T. Letakkan begini. Okey, sepatutnya dalam bentuk lazim awak tu 6 abad 1 dekad. Ini yang disusun 6 abad 1 dekad. Kemudian tolak dengan 3 dekad. 3 dekad kat sini. 1/2 dekad dia jadi 5. Kenapa? 1/2 maksudnya separuh lah. Kalau 1 abad sama dengan 10 dekad. Kalau separuh daripada 10 ialah 5. Jadi kita congak je, tak perlu tunjuk. 1 tolak 5 tak boleh. Jadi kita kena pinjam daripada 6 abad. 6 abad tinggal 5. Jadi 1 abad ni yang masuk dekat sini. Dekat tempat abad dia 1. Tapi bila dekat dekad dia dah tukar jadi 10. Sebab itulah 10 tambah 1 dia jadi 11. Faham tak? Faham. Sebab itu bila kita potong 1 tinggal 11. 11 ni menggantikan nombor 1. Jadi 11 tolak 5 tinggal 6. 5 tolak 3 tinggal 2. Jawapan akhir kita 2 abad 6 dekad. Faham tak? Faham. Okey. Boleh teruskan nombor 3? Boleh. Right, nombor 3 pula. 4.8 abad. Sama juga bentuk lazim ni. Kena buat T. Okey. 4.8 abad maksudnya 4 nombor bulat ni 4 abad. Disusun 4 ke atas. Sifar 8 abad. Jalan kerjanya awak kena buatlah sifar 8. Kena darab dengan berapa? 10.
10. Darab dengan 10. Kalau kita congak, kan? Kita congak, kalau darab gerak sekali je. Lepas tu letak anak panah. Okey. Gerak sekali, letak anak panah. Maknanya berapa ni? 8. 8. Sebab itulah dia tulis 8 dekat sini. Sebab dia tukarkan sifar pukulan 8 abad, masuk jadi dekad, dia jadi 8 dekad. Kemudian tolak dengan 2 abad 9 dekad. Inilah dia. Kemudian kita nak tolak tak boleh. 8 tolak 9 tak boleh. Itu yang pinjam daripada 4 abad. Dah tinggal 3 abad. Jadi, bila kita pinjam 1 abad, bila 1 abad masuk dekat dekad, dia tak jadi 1 dah, dia jadi 10. Sebab itulah 10 tambah 8, dia jadi 18. Okey, seterusnya kita buat penolakan. 18 tolak 9 tinggal 9. 3 tolak 2 tinggal 1. Jawapan kita 1 abad 9 dekad. Dapat? Dapat. Boleh pergi next? Boleh. Boleh. Okey, nombor 4. 34 dekad tolak 1.8 abad. Dia nak jawapan dia dalam abad dengan dekad. Kalau tengok skema jawapan ni, dia buat dekad tolak dekad dulu pun boleh, tak ada masalah. Siapa buat bentuk lazim T abad dengan dekad pun boleh, tak ada masalah. Okey, kalau kat sini dia buat 34 dekad tolak dengan 1.8 abad. Tukarkan kepada dekad. 1 abad bersamaan dengan 10 dekad. Okey, jadi sifar 8 abad. Dia jadi sama dengan 8 dekad. 10 tambah 8 itu yang jadi berapa? 18 dekad. Faham tak? Faham. 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 Jadi dia tolakkan dapat 16 dekad. Dah dapat jawapan, baru dia ubah dekad itu kepada abad dan dekad. Jadi 10 dekad dibuang, dimasukkan menjadi 1 abad. Baki yang tinggal 6 dekad. Itu yang jadi unit dekad. Jawapannya 1 abad 6 dekad. Faham tak? Faham. Faham. Right. Kalau cara T boleh ke? Boleh. Kalau buat bentuk T, dia akan jadi macam ni kan. Kalau bentuk T, dia jadi abad, dekad. Jadi, yang dekat atas ni dia akan jadi berapa abad? 3 kan? 3. Kemudian dekadnya berapa? 4. Betul tak? Kelas? Betul. Kita akan tolakkan dengan 1.8 abad, maksudnya 1 abad. 1 abad dan juga sifar 8 abad tukar kepada dekad. Sifar 8 kalau nak tukar kepada dekad, kita akan darab 10 kan. So dia akan gerak satu tempat, letak anak panah. Maknanya dia adalah 8 dekad. Jadi masukkan 8 ni dalam bentuk lazim. Nampak? Faham tak? So bila awak selesaikan, tu yang jadi begini. 4 tolak 8 tak boleh kan, pinjam. Kita pinjam. Pinjam 3 tinggal 2. Jadi potong pula 4. Okey, dia akan jadi berapa? 14. 14. Sebab 10 tambah 4. Itu yang jadi 14. Kemudian 14 tolak 8. Jadi 6. 6. 2 tolak 1, 1. Itu yang jadi sama juga. Kita akan dapat 1 abad 6 dekad.
Kalau nak buat jalan kerja bentuk T pun boleh ikut macam ni. Dapat tak? Dapat. Dapat. Okey, boleh teruskan? Boleh. Okey, nombor 5. Dua 1/2 abad tolak 1/4 abad. Jadi bentuk lazim T. Bentuk lazim T dekat 25. 2 ni 2 abad. Kan letak kat 2 abad. 1/2 abad maksudnya separuh abad. 1 abad 10 dekad. Kalau separuh maknanya 5 dekad. Faham tak setakat ni? Faham. Faham. Okey. Kemudian 1/4 abad. Bermaksud 1 ni 1 abad. Letak 1 dekat unit abad. 0.4 kita kena tukar kat sebelah. 0.4 macam mana nak tukar abad? Kena darab berapa? 10. 10. Darab 10. 10. Jadi kita buat cara cepat. Gerak ke kanan sekali je letak anak panah. Dia jadi berapa tu? 4. Jawapan kita? Betul, 4. Tu yang jadi 4 dekad. Masukkan 4 dekad ke dalam bentuk lazim ni. Jadi 5 tolak 4, besar tolak kecil boleh, tak payah pinjam lah. So jawapan kita 1 abad, 1 dekad. Dah? Dah. Dah. Okey, terus nombor 6. Sama juga bentuk lazim abad dengan dekad. Kita buat bentuk lazim abad dan dekad. Bentuk lazim T. Okey, 3 abad. Masukkan dekat 3. Dekat abad. Okey, 1/10 abad ni kena tukar. 1/10 abad. Kita tukar jalan kerja kat sini kan. 1/10 kena darab berapa? 10. Darab 10. Tu yang bila kita potong. Kita potong. Okey. Tinggal 1 sama dengan berapa? 1. 1 apa? 1 apa unitnya? Tu yang jadi 1 dekad. Tu yang 1 dekad. Tu yang 1 dekad ada dalam bentuk lazim ni. 1. Nampak? Okey. Kemudian 0.7 abad. Depan ni dekat nombor tempat sar tak ada nilai. Jadi tak ada abad. Tinggal kita terus tukarkan 0.7 kepada 0.7 abad. Tukarkan terus kepada dekad. Sambung. Tukarkan. Macam mana nak tukar? 0.7 darab dengan 10. Congakkan aja. Gerak satu tempat, letak anak panah. Jadi apa jawapan kita ni? 7 dekad. 7 dekad. Jadi 7 dekad. Masukkan dalam bentuk lazim kamu. Ni 7. Okey, 1 tolak 7 tak boleh sebab tu dia pinjam pada abad. 3 abad pinjam 1 tinggal 2. Jadi apabila 1 abad dia masuk dekat tempat dekad, ya, mula-mula dia ada 1, dia masuk kat tempat dekad, maknanya dia beri 10 sebenarnya, 10 dekad. Jadi 10 tambah 1 tu yang jadi 11, 11 tolak 7, 4, 2 tolak 0, 2. So jawapan kita 2 abad, 4 dekad. Dapat tak? Dapat. Alright. Boleh teruskan? Kita tinggal 6, 7, 8. 8 soalan lagi. Kalau satu soalan 1 minit, tinggal 8 minit je kelas kita. Alright, Alright, bagus. Seterusnya, nombor 7. 4.2 abad tolak 1, 7/10 abad. Kita buat bentuk lazim T. Bentuk lazim T iaitu abad dengan dekad. 4.2 abad. 4 ini 4 abad. Masukkan dekat unit abad 4. Kemudian
jalan kerja di sebelah kanan kita kena buat 0.2 abad tukarkan kepada dekat. Caranya 0.2 kena darab berapa? Darab 10 juga. Kita buat juga cara cepat. Jadi gerak satu tempat, letak anak panah. Apa jawapannya ni? 2 dekad. 2 dekad. Sebab itulah dekat bentuk lazim ada 2 kat sini. Okey. Daripada sinilah 2 dekad. Seterusnya 1/7/10 abad. 1 ni 1 abad. Masukkan 1 pada unit abad. Kemudian 7/10 abad kita tukar pada bentuk di sebelah kanan. Tukarkan. Okey, caranya. Cara dia cara kelas. Hello. 1/7/10 ni kita nak tak apa? 7/10 darab Betul. 10 dekad. Betul, pandai. 7/10 darab dengan 10 akan tukar menjadi unit dekad. So kita akan potong 10 dengan 10 menggunakan sifir 10 terus. Potong, potong. Tu yang dia tinggal 1 kat sini, tinggal 1 kat sini. Jadi apa jawapan kita ni? 7 dekad. Betul, 7 dekad. Sebab itu dalam bentuk lazim. Aduh. Tutup mikrofon. Siapa buka mikrofon tu? Tutup. Tutup. Kawan pun cakap suruh tutup. Alright. Kalau keadaan di sekitar kamu tu bising, kamu tak payah ni buka suara. Kamu boleh type komen, type. Okay, cikgu boleh nampak. Okay, sebab itulah 7 dekad yang kita dapat ni ada dalam bentuk lazim ni. 7 ni masuk dalam bentuk lazim. Kemudian kita teruskan menolak. Okay, 2 tolak 7 tak boleh. Jadi kita kena pinjam. Daripada 4 abad dah tinggal 3. Jadi apa yang berlaku di sini, apabila kita pinjam 1 abad, 1 abad bila masuk dekat dekad, 1 tu dah bertukar jadi 10. Jadi 10 tambah 2 tu yang dapat 12. Baru kita teruskan menolak, 12 tolak 7 dapat 5. 3 tolak 1 dapat 2. Jadi jawapan akhir kita ialah 2 abad 5 dekad. Dapat tak? Dapat. 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 Alright. Boleh teruskan? Boleh. Okey, nombor 8. Nombor 8, bentuk lazim T, abad dan dekad. Kita kena letak. Alright. Kemudian 8/4 abad. Abad ni 8 masukkan. 0.4 abad kena tukar di sebelah. Okey. Tukarkan. So kita pun nak tukar 0.4 darab berapa? Darab 10. betul, darab 10. Cikgu guna color ni. 0.4 darab 10. Kita congak aja satu bergerak satu tempat, kemudian letak anak panah. Maksudnya apa jawapan kita ni? 4 dekad. 4 apa? 4 dekad. Okey, 4 dekad, betul. Kita dapat 4 dekad, jadi itu yang ada 4 dekad di dalam bentuk lazim. Okey, nampak 4 dimasukkan 4 ni. Okey, seterusnya pada soalan tolak 3. 3 ni 3 abad, masuk 3 dekat unit abad. 3/5 abad kita akan tukar di sebelah kanan. Kita nak tukar. Okey, jadi kita nak tukar macam mana ni?
Apa kita nak buat ni? Kita nak tukar 3/5 tu. 3/5 kena buat darab dengan 10. 10. Kita akan potong 5 dan 10 menggunakan sifir. 5. Potong. Jadi 1. 5 tinggal 1. 1, 1 dan 10 tinggal 2. 2, Jadi jawapan dia apa? 3 6 darab 2, dekad. 6. Betul, 6 dekad. Masukkan 6 dekad ke dalam bentuk lazim. Okey. Tu yang ada 6 tu dalam bentuk lazim tu. Okey. Kemudian kita pun terus tolak. 4 tolak 6 tak boleh, pinjam daripada 8 abad. Pinjam 1, jadi 8 dah tinggal 7. 1 yang kita pinjam itu akan dibawa ke unit dekad. 1 akan, bila masuk dekad dia akan jadi 10. Sebab itulah 10 tambah 4 jadi 14. 14 tolak 6 dapat 8. 7 tolak 3 dapat 4. Jadi jawapan akhir kita ialah 4 abad, 8 dekad. betul, 4 abad 8 dekad. Dapat tak? Dapat. Dapat. Alright. Dapat. Kita dah habis muka surat 60. Kita pergi muka surat yang terakhir. Boleh? Boleh. Tinggal 6 je soalan. Okey. Boleh. Ke surat 61. 9/10 abad tolak 36 tahun. Jawapan dia nak dalam tahun. Jadi kita tinggal tukar 9/10 abad. Macam mana nak tukar? Apa hubungan antara abad dan tahun? 1 abad 100 tahun. 1 abad? 1 abad? 1 100 abad, tahun. 100 tahun. Jadi kita kena buat kita kena buat apa ni? 9/10 darab berapa? 100. 100. Betul. 100. Cara nak potong. Tengok sini sifar, sini sifar. Dua-dua sifar ni duduk di tempat sah. Jadi kita boleh potong. Potong. Jadi penyebut kita dah tinggal 1, tak payah pandang dah. 9 darab 10 itu yang dapat. Dapat berapa? 90. Itu yang dapat 90 tahun. 90 tahun kita salin ke dalam bentuk lazim. Okey, 90 tahun. Dan soalannya disambung dengan tolak 36. Itu yang tolak 36. Okey, sifat tolak 6 ni kena pinjam lah. Pinjam tinggal berapa? Pinjam 9. Jadi di sini dah jadi 8. Okey. Potong sifar. Sifar dah jadi berapa? 10. Jadi 10 tolak 6 tinggal 4. 8 tolak 3 tinggal 5. Jadi jawapan akhir kita 54 tahun. Dapat tak? Dapat. Dapat. Okey, boleh nombor 2? Boleh. Okey, nombor 2. 3/1/5 abad tolak 112 tahun. Dia nak jawapan dalam abad dan tahun. Jadi, kita buat bentuk lazim T. Okey. 3 abad. Masukkan dekat unit abad 3 ni. Okey. 1/5 abad. Kita tukar 1/5 kat sini lah. Nampak sikit. 1/5 macam mana nak tukarkan kepada tahun? Darab berapa? 1 abad sama dengan 100. 100 tahun. Jadi bila kita selesaikan ni kita akan dapat jawapan dia dalam unit tahun lah. Okey. Cikgu letakkan garisan ni. Ni nak asingkan. Okey. So kita nak potong. Kita akan potong menggunakan 5 dengan 10. Sifir apa? Potong 5. Yes, sifir 5. Potong 5 tinggal 1. Kemudian
potong pula 10, cari 10 dalam sifir. Cari 10 dalam sifir, 5 tempat yang ke 2. Lepas tu kita ada apa? Satu lagi sifar yang tak disentuh ni potong sahaja dan salin bawa ke atas. Jadi penyebut dah tinggal 1, tak payah tengok dah. 1 darab 20, jawapannya 20 tahun. 20 tahun. Jadi masukkan. Kita dah tukar 1/5 ni kan kepada 20 tahun. 20 tahun letakkan di dalam unit tahun. Okey, kemudian tolak dengan 112 tahun. Keluarkan 100 tahun menjadi 1 abad. Tu yang jadi 1 abad kat sini. Bila 100 tahun dah kita keluarkan, kita tarik ke unit abad, baki yang tinggal 12 tahun. Faham tak? Faham. Faham. Kemudian kita teruskan 20 tolak 12, 8. 3 tolak 1, 2. Sebab tu jawapan akhir kita 2 abad 8 tahun. Okey? Dah? Dah. Dah. Okey, kita tinggal Dah. 4 soalan. Cikgu teruskan. Nombor 3. 3.2 abad tolak 1 abad 48 tahun. Kita buat bentuk lazim T iaitu unit abad dan juga tahun. Okey, 3 di depan adalah 3 abad. Sifar perpuluhan 2 kita kena tukar. Jadi nak tukar sifar perpuluhan 2 darab berapa kelas? 100. Tak muat kat sini kejap Kita pergi belah sini ya. Sifar perpuluhan 2 darab 100. Ni boleh congak je. Gerakkan 2 tempat. Okey. Gerakkan 2 tempat. 1, 2. Lepas tu letak anak panah. Bermaksud nombor yang kita dapat ni dah tak ada dah sifar, tak ada nilai. Titik perpuluhan dah tak ada. Jadi 2 ada 1 tempat. Maknanya 2 sifar titik. Maksudnya apa jawapan dia tu? 20. 20. 20 tahun. Masukkan 20 tahun ke dalam bentuk lazim ni. 20 tahun masuk dalam bentuk lazim. Seterusnya, kita akan tolak dengan 1 abad 48 tahun. Masukkan 1 abad 48 tahun. Kemudian kita akan tolak. 20 tolak 48 tak boleh. So kita pinjam 1 abad. Jadi bila kita pinjam 1 abad, 1 di tempat abad. Bila masuk kat tahun, dia tak jadi 1 dah. Dia jadi berapa? Dia jadi 100. Betul tak? Jadi 100 tambah 20 tu yang dapat 120. Okey. Kalau tak nampak kat sini 120 ya. Tapi sepatutnya ini dia letak kat tepi. Patutnya yang cantik ni kita letakkan di atas lah. Supaya kita boleh terus buat bentuk lazim. Sifar tolak 2 tak boleh. So pinjam daripada 2. Okey. So 10 tolak 2. 10 tolak 8 tinggal 2. Sini dah tinggal 11. 11 tolak 4 tinggal 7. Dan 2 tolak 1 tinggal 1. So jawapan akhir kita ialah 1 abad 72 tahun. Dapat tak? Dapat. Alright. Boleh pergi nombor 4? Boleh. Boleh. Okey, nombor 4. Abad 16 tahun. 5 abad maksudnya 500 tahun kan? 500 tambah 16 itu yang dapat 516. So kita congak je. 2.7 abad, 2 ni 200 tahun. Betul tak? 200 tahun kita cuma tukar sifar perpuluhan 7 je. Sifar perpuluhan 7 ni kena tukar sikit, berhati-hati sikit lah kena tulis sebab dia melibatkan operasi darab. Jadi sifar perpuluhan 7 kita kena darab berapa?
100. Tu yang bila kita gerakkan 2 titik, gerakkan bukan 2 titik, gerakkan ke kanan 2 kali. Sekali, 2 kali baru letak anak panah. Jadi kita dapat sifar dah tak ada, titik pulang dah tak ada. Jadi jawapan kita mula dengan 7. Sini tempat kosong maksudnya sifar, kemudian titik. 7 sifar titik. Maksudnya apa jawapan kita tu? 70. Betul, 70 tahun. Jadi 2 abad tadi tu kita dah tukar kepada tahun kan. Dia jadi 200 tahun. 200 tambah lagi dengan 70. Sebab tu dapat 270 tahun. So buat bentuk lazim tolak. Tolakkan. 6 tolak sifar. 6. 1 tolak 7 tak boleh. Ni kena pinjam. Pinjam 5. 5 potong tinggal. 5 potong tinggal 4. Kemudian 1 ni dia dah jadi berapa? 11 lah. 1-1. Pula 1-1 ini bukan bentuk lazim abad dan tahun. Ini kan bentuk lazim tahun sahaja. Jadi cara pinjam dia macam biasa. Macam kita meminjam nombor bulat. Okey. 11 tolak 7, 4. 4 tolak 2, 2. Jadi jawapan akhir kita ialah 246 tahun. Faham tak ni? Kelas Baru faham tak? faham. Faham. Baru Faham. 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 Sebab kita tak buat bentuk lazim T. Kita hanya buat 1 unit saja kan. Kalau 1 unit, cara nak meminjam tu macam nombor bulat biasa. Sebab tak ada unit yang berubah daripada kiri nak dibawa ke kanan. Tak ada. Okey. Boleh terus nombor 5? Kelas? Boleh. Okey. Nombor Boleh. 5. 1/1/5 abad. Jawapan akhir dia nak dalam tahun. Okey, sebenarnya kita boleh terus tukar kepada tahun aja. Ini dia tukar kepada abad dulu. Okey, kita nak ikut cara ni lah. Kita ikut cara yang lebih mudah kan. Kita nak tukarkan kepada tahun. Jadi, 1 abad bersamaan dengan 100 tahun. Betul tak kelas? Betul. Jadi kita tinggal tukar 1/5 abad. Jadi jalan kerja kita buat kat sini. Satu per 5 abad, tukar kepada tahun, darab dengan 100. Kita potong menggunakan sifir 5. Okey. Potong 5 tinggal 1. So, kita potong 10, cari dalam sifir 5 di tempat yang ke-2. Kemudian, 1 sifar yang tinggal tu potong saja dan salin ke atas. Jadi, dia bersamaan dengan berapa tahun? 20 tahun. Jadi, sebab jawapan dia nak dalam tahun kan? Jadi, 1/1/5 abad sama dengan 120 tahun. Masukkan dalam bentuk lazim. Faham tak? Kelas faham tak? Satu abad tu kita dah tukar kepada tahun. 1 abad kan sama dengan 100 tahun. Jadi 100 tahun tambahkan dengan yang pecahan ni pula. Pecahan kita dapat 20. Jadi sebab itulah 100 tambah 20 dia jadi 120 tahun. So kita akan tolakkan dengan sifar 0.1 abad. Okey, kita akan tolakkan dalam bentuk lazim kita ni. Kita nak menukar juga dalam unit tahun. Sifar 0.1 abad tu kita kena tukar dalam unit tahun juga. Kita akan tukar di sebelah kanan. Okey. So, cara nak tukar. Sifar 0.1 kena darab berapa? Sama juga kalau nak tukarkan abad kepada tahun, darab 100. So, kita akan gunakan cara cepat. Kita akan gerak
Darab ni gerak ke kanan. Ada 2 sifar, maknanya gerak 2 kali. 1, 2. Lepas tu letak anak panah. Jadi jawapan kita ialah sifar dah tak ada, titik kumpulan dah tak ada. Jadi 1 sifar titik perpuluhan. 1 sifar titik perpuluhan. 10 tahun. Maksudnya, ya 10 tahun. Jadi kita kena tambahkan ataupun kita kena masukkan dalam bentuk lazim kita tu sifar perpuluhan 1 abad sebenarnya bersamaan dengan 10 tahun. Masukkan ke dalam bentuk lazim kita ni. Masukkan 10. So kita akan tolak. Tu yang jadi berapa? Sifar 2 tolak 1, 1. Jadi jawapan akhir kita ialah 110 tahun. Tak nak pakai jalan kerja ni lah. Okay. Awak pakai jalan kerja yang ni. Yang ni kita dah biasa gunakan, dia nampak lebih tersusun. Betul tak? Betul. Okay. Dah? Dah. Okay. Kita pergi yang terakhir. Okay. Terakhir. 3.4 abad. Tolak 1/7/10 abad. Jawapan akhir dalam abad dan tahun. Sebab itu kita buat bentuk lazim T. Abad. Dan juga tahun. Okay. 3.4. 3 ni 3 abad. Sifar 4 abad kita kena tukar di sebelah kanan. Jadi kita nak tukar. Tukar dulu dia punya unit. Kita nak tukar unitnya ialah sifar 4 abad yang tinggal ni kita nak tukar kepada tahun. Jadi macam mana nak tukar? Sifar 4 kena buat apa? Operasi? 100. Betul. Sifar 4 kena darab 100. Yang ni pun sama, kita guna cara cepat. Iaitu operasi darab gerak ke kanan sekali 2 kali. Sebab ada 2 sifar. Jadi sekali 2 kali letak anak panah. Jadi jawapan kita ialah berapa? 40 tahun. Okey, betul. 4 sifar titik. Jadi 40 tahun. Masukkan 40 tahun ke dalam bentuk lazim kita tu tadi. Okey. So, masuklah 40 kat sini. Kemudian soalan seterusnya. 1/7/10 abad. 1 ni 1 abad. Masukkan 1 pada unit abad. Dan bakinya ada 7/10 abad yang pecahan kita kena tukar kepada tahun. Jalan kerjanya kita buat di sebelah kanan. Okey. Macam mana nak buat? 7/10. Kena buat apa? Darab ke bahagi ni? Tak dengar. Darab berapa? 100. 100. Darab 100. Kita perhatikan. Sifar ni dengan sifar ni duduk di tempat sama. Jadi boleh tak kita potong? Boleh. Boleh. So, kita potong sini, potong sini. Penyebut dah tinggal 1, tak payah tengok. Okey. 7 darab 10, jadi jawapan dia berapa? 70 tahun. 70. 70 tahun. Jadi kita pun masukkan 70 tahun ke dalam bentuk lazim kita tu. Okey. Ni 70 tahun masuk sini. Kemudian kita pun buat operasi tolak. 40 tolak 70. Tak boleh, kita kena pinjam. Pinjam dengan 3 abad. Jadi potong 3, tinggal berapa kelas? 2. Tinggallah 2. Kemudian apa yang berlaku? Kita bagi 1 abad kepada tahun. Jadi apabila 1 abad kita nak bawa ke tahun, dia jadi 100 tahun. Jadi 100 tahun ditambah dengan apa yang asal kat sini 40. Sebab itulah bila kita potong 40, nombor yang baru kita gantikan sebagai apa? 140. 140. Betul. Kita gantikan sebagai 140. Letak 140.
40. Kemudian 140 ni baru boleh tolak 70. Sifar 14 tolak 7, 7. 2 tolak 1, 1. Sebab itu jawapan akhir kita dapat berapa? 1 abad. 70 tahun. Betul, 70 tahun. Okey kelas? Okey. Dah? Dah. 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 Okay, kalau tak dapat nanti awak boleh tengok rakaman. Okey? Kalau tak dapat awak boleh tengok rakaman. Okey, ada apa-apa lagi nak tanya? Cikgu. Kelas? Tak ada. Tak ada. Okey. Pesanan cikgu. Sekejap. Pesanan cikgu. Nanti tunggu macam biasalah macam minggu lepas. Tunggu cikgu letak apa link untuk kamu hantar. Hari ni kita buat berapa muka surat? 4. 4. Jadi 4 muka surat yang kena hantar. Jadi nanti cikgu lepas dah tanda cikgu masuk dalam grup Telegram. Okey, siapa tak sempat boleh tengok rakaman. Itu saja kelas. Apa-apa boleh WhatsApp cikgu ya kalau nak tanya apa-apa. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ya? Boleh tanda tu. Macam biasa. Kalau ikut arahan cikgu, macam mana? Arahan cikgu, lepas awak dah semak, awak buka lah. Awak nak semak jalan kerja awak pastikan dah lengkap. Lepas dah lengkap, awak tanda pakai pen merah. Lepas tu tangkap gambar, hantar 4 muka surat kepada cikgu. Okey? Faham tak? Faham? Faham. Okey, itu saja kelas. Jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih. cikgu. Sama-sama. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.